Berdasarkan sejarah pendudukan Jepun di Tanah Melayu khususnya di negeri Kelantan pada tahun 1941 dulu, terdapat sebuah penjara Jepun yang menempatkan tahanan untuk dijatuhkan hukuman pada masa yang dijadualkan. Dalam masa menunggu hukuman tersebut, ramai mangsa tahanan telah didapati meninggal dalam penjara berkenaan. Walaupun peristiwa sedemikian berlaku 65 tahun lalu, namun berikutan kejadian itu menyebabkan kawasan berkenaan agak keras dan kadang-kadang mengusik menurut masa-masa tertentu. Beberapa buah bangunan khususnya sebuah hotel, bank dan gedung perniagaan yang dikatakan dibina di atas tapak penjara Jepun pada masa itu yang kini letaknya di Jalan Maju, Kota Baru, Kelantan, dikatakan masih mencari mangsa yang lemah semangat untuk disakat. Kejadian-kejadian yang menakutkan dan meremangkan bulu roma selepas operasi organisasi yang bermula pada tahun 1966 sehingga hari ini, terutamanya menjelang malam, adalah pengalaman mereka yang tidak dapat dilupakan. Menurut beberapa kejadian misteri di Permis berkenaan pada awal tahun 1970 dulu, hanya diketahui oleh segelintir kaki tangan yang menyewa di Permis itu sahaja. Bermulanya kisah seorang perempuan cantik aneh yang membawa bungkusan makanan dan minuman sambil menuju arah tangga. Kemudiannya masuk ke dalam sebuah lift lalu gaib pernah dialami oleh salah seorang warga emas di situ. Kejadian berkenaan tidak selesai setakat itu sahaja, kerana kejadian pada tahun 1983 sebuah pintu yang telah pun dikunci sempurna dengan tiba-tiba terbuka dengan sendirinya setiap kali menjelang malam. Salah seorang kaki tangan yang sedang menggunakan mesin taip untuk menyelesaikan kerja lebih masa turut diusik apabila mesin taip yang digunakannya itu ditiru oleh bunyi yang sama, sedangkan tiada sesiapa pun di situ kecuali dirinya sahaja. Pada tahun 1995 pula, seorang pengawal keselamatan pula diusik dengan jelmaan seorang pegawai di Permis terbabit pada jam 3 pagi dari tingkat bawah menuju tingkat 1. Setibanya di tingkat 1, jelmaan lembaga perempuan itu duduk di sebuah kerusi sambil menandatangani sekeping kertas seperti baucer dan gaib sekelip mata selepas menyerahkan baucer yang ditandatanganinya kepada pengawal keselamatan terbabit juga cukup menakutkan. Manakala salah seorang kaki tangan yang sedang bekerja dalam sebuah bilik di tingkat 5 Permis itu pada tahun 1997 seringkali melihat sebiji mata merah sebesar buku 5 sedang memerhatikan ke arahnya. Malah kaki tangan yang sama juga turut diusik ketika sedang solat maghrib dengan menjelmakan bayang-bayang hitam menyerupai seorang lelaki seperti manusia sedang berdiri di sebelah belakang ketika sedang solat. Manakala pada tahun 2010, kejadian usikan dan jelmaan makhluk halus yang masih menghuni di situ turut menjadi misteri kerana selain ada yang dapat melihat jelmaan lembaga perempuan cantik di bangunan itu, tidak kurang juga yang pernah mendengar bunyi rantai kaki dihentakkan seperti seseorang sedang berjalan di tingkat 2 Permis yang sama pada suatu malam, diceritakan kepada individu yang mahu mendengarnya. Terbaru pula adalah pengalaman seorang pengawal keselamatan Muhammad Amirul Mukminin bin Roslan yang berasal dari Kampung Kutan, Wakaf Baru, Kelantan, merupakan kejadian pertamanya semenjak beliau memulakan tugas sebagai pengawal keselamatan setahun lalu. Katanya pada masa sekolah dulu memang beliau suka bercakap besar. Beliau sering berkata beliau tidak takut hantu dan telah memenuhi beliau tidak akan lari. Jadi apabila beliau ingat balik kata-kata beliau itu dengan kejadian hari ini, beliau anggap sebagai pengajaran. Menurut Amirul, semenjak beliau bertugas mengawal peralatan untuk tujuan pengubahsuaian bangunan selama 12 hari di Permis itu, bermula pada hari kedua adalah pengalamannya diusik lembaga yang sering menjelma beberapa kali di situ. Kejadian pertama pada jam 12 malam itu, telinganya dapat mendengar bunyi sepatu seorang perempuan sedang berjalan di bahagian atas bangunan terbabit. Ketika itu beliau berada di tingkat bawah.
Bunyi hentakan sepatu tersebut menurutnya agak kuat untuk memberikan isyarat ada makhluk gaib sedang bertapak di kawasan terbabit. Melihatkan keadaan itu dengan menaiki sebuah lift bangunan, beliau bergegas ke tempat bunyi yang didengarinya untuk membuat tinjauan. Namun, setibanya beliau di tempat berkenaan, beliau dapati tidak ada sesiapa di tempat terbabit. Sebaliknya, dalam beberapa minit sahaja, beliau terlihat seperti kelibat seseorang sedang melintas di hadapannya secara pantas. Sambungnya, pada malam Jumaat 6 Mei 2010, beliau terdengar pula suara perempuan sedang mengilai panjang bercampur sedih dari arah tingkat 5 permis terbabit. Mendengar suara hilaian agak nyaring dan jelas yang berlaku pada jam 12.30 malam itu, beliau bergegas ke tempat terbabit untuk melihat sendiri pemilik suara ganjil itu. Namun, apabila beliau tiba di tempat kejadian, beliau tidak nampak batang tubuh pemilik bersuara aneh itu. Memanglah dalam hatinya sendiri tidak berhasrat untuk melihat makhluk itu dan harapannya agar dijauhkan akan hal tersebut. Amirul tidak berganjak dari tempatnya berdiri sambil anak matanya melilau dan ligat memerhatikan keadaan sekeliling ketika berada di tingkat 5 itu. Namun dalam beberapa saat sahaja, kelihatannya bayangan makhluk halus bergerak pantas dari arah dalam bangunan walaupun di luarnya adalah pintu cermin yang ditutupi pagar besi. Katanya, rupa-rupanya bukan beliau seorang yang lihat kelibat bayangan lembaga di tingkat 5 itu. Salah seorang pekerja lelaki yang sedang menyiapkan kerja pada masa itu juga turut mengalami pengalaman yang sama ketika beliau ingin turun ke tingkat 1 untuk tujuan mendapatkan air. Katanya, lembaga itu berpakaian hitam bergerak sepantas kilat. Tambah Amirul lagi, kejadian seterusnya yang dialami oleh beliau berlaku pada 9 Mei 2010, iaitu malam Isnin. Menurutnya, pada malam itu, beliau berhasrat untuk ke tandas yang terletak di tingkat 1 dengan menaiki sebuah lift dari tingkat bawah. Selepas menjejakkan kaki ke dalam lift, beliau segera menekan butang menuju ke tingkat 1. Hanya dalam beberapa saat sahaja, beliau tiba di tingkat 1 yang menempatkan tandas yang dimaksudkan. Katanya, ketika beliau masih lagi berada di dalam lift untuk keluar dari tempat itu, secara tidak diduganya baju yang dipakainya ditarik atau seperti disentak oleh seseorang dari arah belakang. Sedangkan dalam lift pada jam 8.30 malam itu, hanya dia seorang sahaja. Dia buat-buat tidak tahu kerana tidak berhasrat untuk melihatnya. Bulu ramanya tidak perlu diceritakan lagi kerana secara tiba-tiba tubuhnya berasa seram yang amat sangat. Malah untuk berpaling ke belakang, walau seketika dia berasa tidak sedap hati. Bukan itu sahaja, keadaan kipas yang dipasang di bahagian siling lift yang lazimnya berpusing dan memutarkan udara untuk tujuan menyejukkan bahagian dalam lift didapatinya agak luar biasa. Selepas bajunya disentak, kipas yang berpusing sempurna sebelumnya didapatinya berhenti secara tiba-tiba. Kemudiannya berfungsi seperti sedia kala, seolah-olah sedang diganggu sesuatu yang tidak dapat dilihat. Menurutnya, beliau yakin usikan dalam lift pada malam itu untuk memberitahu beliau tentang lembaga terbabit memang wujud sebagai penunggu bangunan. Beliau tak nafikan dia memang ada dan sedang memperhatikan beliau. Apabila ditanya tentang perasaannya berhubung kejadian yang dialaminya, sememangnya beliau berasa seram sejuk dan kadang-kadang bertukar panas pula kerana itulah kejadian pertama semenjak menjadi pengawal keselamatan selama setahun itu. Walau bagaimanapun, beliau tidak ingin memikirkan tentang kejadian berkenaan kerana menganggapkannya sebagai gurauan lembaga itu semata-mata. Paling penting adalah tugas dan tanggungjawabnya untuk memastikan setiap arahan dipatuhi dan peralatan untuk mengubah suai yang ditempatkan di bangunan itu sentiasa di dalam keadaan selamat, dan selepas ini beliau tidak lagi bertugas di bangunan yang dianggap penuh dengan kejadian misteri itu yang pada asalnya sebuah tapak penjara Jepun pada masa dulu.